grup kita. Okay, sebab tak sempat nak buat YouTube. Aduh ya. Banyak sangat pun dia nak buat kita soalan lagi cikgu. Okay, so morning. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay. Boleh nampak slide cikgu? Tak nampak dia. Nampak slide cikgu tak? Nampak. Nampak. Okay, masa. Nampak. Apalah. Macam tengok. Lampai ni tak boleh pakai lah apalah. Tu. Masuk. Okay. So hari ni kita start dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okay. So hari ni berapa Syawal? Ingat tak? Cikgu tak ingat hari ni berapa Syawal. Okay. So hari ni kita sambung masih lagi topik sistem respirasi. Panjang kan topik ni, memang panjang. Okay, sistem respirasi memang panjang. Okay, so kita masuk kesihatan sistem respirasi yang ni. Kesihatan sistem respirasi. Okey, terlebih dahulu cikgu nak ucapkan terima kasih kepada yang dah jawab soalan. Okey, walaupun markah tak banyak, ada markah cuba 2-3 kali, akhirnya berjaya. Tak Farish ada hari ni. Okey. So tak apa, buatlah banyak kali pun asalkan awak boleh, bila awak salah, okey, maksudnya awak dapat 1 je. Azik hari tu dapat 1 contoh. So tapi awak tak try pun lagi sekali tu, maksudnya awak let it go lah. Macam tu. So tak dapat sudahlah. So tapi bila orang yang buat banyak kali, so maksudnya at least awak belajar something. Okay, awak belajar daripada kesilapan awak dan awak ingat jawapan dia itu. Sekurang-kurangnya ada improve. Okay, bagus. Itu Farish pun buat banyak kali. Bagus. Okay, sampai dia dapat 10. Okay, sampai dia dapat 10. Okay, so hari ni kita tengok kesihatan sistem respirasi manusia. Okay, so apa dia standard pembelajaran kita pada hari ini ialah berkomunikasi dengan contoh. Okay, berkomunikasi ni banyak benda. Okay, banyak benda kita boleh tengok. Lepas tu contoh bahan. Okay, lepas tu simptom dan penyakit yang terlibat. Okey, ini nombor 1. Nombor 2. Okey, lepas tu nombor 3 eksperimen. Nombor 3. Okey, nombor 3 eksperimen. Okey, next. Okey, ini yang kita nak tengok hari ni. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. So take notes. Okey, kalau nak buat mind map, buat sekarang. Okey, sambil cikgu terangkan. Sambil tu sorry. Sambil cikgu terangkan, sambil tu awak boleh membuat nota lah. Okey, sekejap Cikgu nanti cikgu nak tunjuk Teh buat, okey, Teh buat nota cantik. Suka saya. Rajin dia. Sekejap. Kenapa lah saya punya ni tak. Okey. Ambil ni sekejap. Tak keluar pula ni. Okey, so kita tengok bahan-bahan yang memudaratkan
okey, untuk respirasi manusia. Okey, sistem respirasi manusia, apa bahan-bahan yang memudaratkan dalam udara kita sekarang. Okey, yang pertama tar rokok. Okey, yang pertama tar rokok, dia sebenarnya tar lah. Dia bukannya tar jalan tar tu, tapi tar di dalam rokok. Okey, so dia punya konten tu sama macam tar lah. Okey, cuma bentuknya dalam rokok lain lah. Okey, apa nama dia tar. Okey, so yang kedua karbon monoksida. Okey, karbon monoksida. Okey, yang ketiga sulfur, okey, ataupun sulfur dioksida. Yang keempat nitrogen dioksida. Yang susah sikit sini karbon, sulfur, okey. Sulfur dioksida, okey, nitrogen. Okey, dia ada nama tu kan. Okey. Yang mudah kat sini tar, rokok dengan jerebu. So yang ini pun kena hafal lah. Okey, benda ni kena hafal sebab sumber-sumbernya daripada sos yang berbeza. Sumber yang berbeza. Dia tak sama. Okey, dia tidak sama. Okey. Next. Sempat tak ambil? Okay. Tak apa. Nanti kita bincangkan satu-satu. Okay. Kita bincang satu-satu. Okay. Yang pertama tar rokok. Okay. Tar tu apa maksud dia? Okay. Yang ini adalah tar. Total aerosol residue. Jumlah sisa aerosol. Nampak tak? Perkataan aerosol ni awak tahu dia apa? Ada kat dalam apa? Dalam ubat nyamuk. Kan? Ubat spray nyamuk tu. Okay. Spray nyamuk. Betul tak? Okay, so aerosol tu awak dah tahu dia macam apa? Dia adalah kandungan yang macam dalam spray nyamuk, aerosol. Okay, dia spray lah. Dia dalam bentuk apa? Dia dalam bentuk cecair tapi boleh jadi gas. Macam tu. Okay. Lepas tu bahan toksid yang terdapat dalam asap rokok. So sumber dia daripada mana? Okay. Dia adalah bahan yang lupa. Bahan yang memudaratkan. Datangnya daripada mana? Asap rokok. Okay, sumber dia adalah asap rokok. Okay, tar rokok dalam udara sedutan, okay, udara kita sekarang ni melekat dan membunuh sel dalam laluan pernafasan. Okey, yang ini adalah kerja dia. Apa yang dia buat? Okey, yang memudaratkan kita punya sistem pernafasan. Okey, pertama tadi awak dah tahu dia adalah tar. Okey, di bawah tar apa benda? Sumber dia adalah ini. Okey, ambil notes simple-simple saja. Ambil notes yang simple-simple saja. Cikgu bagi yang ni. Okey, ambil ni je. Sumber asap rokok. Okey, apa yang dia buat? Okey, apa yang dia buat kepada, apa yang dia lakukan kepada kita punya sistem pernafasan, paru-paru kita. Okey, dia melekat dalam udara sedutan, lepas tu membunuh sel dalam laluan pernafasan. Kita punya laluan pernafasan tu apa? Trakea, semua tu kan? Okey, so itulah dia punya kerja. Okey, menambahkan pengeluaran mukus dalam paru-paru. Nampak? Dia menambahkan mukus dalam paru-paru. Okey, ni lagi kerja dia. Lepas tu dia hasilkan kahak. Okey. Nampak dia hasilkan rasa kahak. Okey, simptom dia kerap batuk. Lepas tu fisiologi badan untuk bersihkan kotoran kimia yang masuk dalam kerana fisiologi badan. Okey. So batuk ni kenapa kita jadi batuk? Okey, kenapa kalau kita sakit kita batuk? Bahagian pernafasan. Sebab apa? Memang kita punya badan kita punya badan memberi rangsangan untuk membersihkan kotoran kimia. Sebab tu kita batuk tu kita keluarkan kita punya bakteria, virus semua. Sebab tu kita kena pakai pelitup muka. Orang yang batuk terutamanya lebih kena pakai pelitup muka tu. Okey, sebab apa? Dia itu adalah fisiologi badan untuk kita mengeluarkan kotoran yang masuk dalam paru-paru kita. So batuk tu bukannya sakit sebenarnya. Batuk itu disebabkan daripada kita punya fisiologi badan menentang penyakit itu. Macam demam. Kenapa kita demam? Demam tu sebenarnya badan kita tengah menentang virus yang masuk dalam badan kita. So itu fisiologi.
Fisiologi badan kita demam, okey. Lepas tu nanti dia dah okey, maksudnya kita dah menang lah. Macam tu. Okey. So, tar rokok. Okey. Tar rokok ni, okey, kebanyakan pesakit dia akan menyebabkan penyakit kanser paru-paru. Okey, kebanyakan orang yang kanser paru-paru, dia punya sebab adalah daripada tar rokok. Okey, so peningkatan kanser paru-paru dalam kalangan perokok pasif. Okey, so sekarang ni kita ada pula lagi satu perokok pasif. Yang ni perokok aktif pakcik ni. Okey, tengok cucu dia ke anak dia ni. Okey, yang ini adalah perokok pasif. Kita yang menghirup asap rokok tu pun sama. Okey, so mengalami kesan yang sama. So kalau kita punya parent ke, abang kakak ke yang kakak jarang lah kan, okey. Yang isap rokok, minta dia isap rokok kat luar. Macam tu. Okey. So supaya kita tidak menjadi perokok pasif. Tempat yang tak ada orang. Tempat yang terbuka. Tak boleh tempat tertutup. Nanti akan memudaratkan orang yang berada di sekitar. Okey, dalam buku teks, awak nampak tak ada gambar rokok tu, ada macam-macam kandungan yang tak elok di dalam rokok. Ada berapa? 12 ke apa? Ingat cikgu. Okey, ada butane, ada acetic acid, ada methane, ada ni semua asid tau. Alkohol, asid, drug, dadah. Okey. So amonia ni asid juga, gas berasid. Okey, yang ni gas daripada cat. Betul tak? Cat pun kita tak boleh hidup, betul tak? Okey. Metanol ni alkohol, mahakis. Okey, carbon monoxide, nampak? Carbon monoxide. So carbon monoxide ada di dalam tar rokok dengan carbon monoxide yang kejap lagi kita akan belajar ada dalam rokok. Okey, nampak tak nikotin? Okey, nikotin buat kita dia menyebabkan juga kanser. Lepas tu dia menyebabkan kita ketagih. Ni nikotin. Okey, ni nikotin. Okey, so ini cerita pasal tar. Okey, cerita pasal tar rokok. Okey, next. Kita cerita yang kedua. Okey, bahan memudarat yang kedua adalah karbon monoksida. Okey, apa dia karbon monoksida? Karbon monoksida ada dalam asap rokok tadi, nampak tak? Okey, dia ada dalam asap rokok juga. Dan sumber kedua dia adalah asap exhaust kenderaan bermotor. Okey, so ini sumber kedua. Okey, so kalau gambar rajah tu menunjukkan satu keadaan tempat sesak, lepas tu ada kereta semua. So kat situ sumber karbon monoksida lebih banyak. Okey, so awak tak boleh suka-suka letak sulfur dioksida, tak boleh. Okey, so karbon monoksida kat situ lebih banyak. Okey, so awak dah tahu. Okey, di situ adalah sumber kepada karbon monoksida. Okey, gas dia tidak berwarna. Okey, dan tiada bau dan tiada rasa. So selalunya orang kata dia adalah pembunuh dalam senyap. Pembunuh dalam senyap. Dalam diam. Okey, pembunuh dalam diam. Dia tak ada warna, tak ada bau, tak ada rasa. Okey, so apa kerja dia? Yang ni ciri-ciri dia tadi. Ciri-ciri dia. Okey, yang ni sumber dia. Okey, ni sumber dia. Okay. So apakah ciri-ciri dia? Okey. Apalah ciri-ciri? Apakah kerja dia? Apa yang dia lakukan? Apakah kesan dia? Kesan apa yang dia buat? Okey, apa yang dia buat? Dia buat apa kan? Okey, karbon monoksida. Okey, dan oksigen meresap dari alveolus ke dalam kapilari darah. So dia boleh lepas juga okey ke kapilari darah. Lepas tu dia buat apa? Bergabung dengan hemoglobin. Sepatutnya, okey, apa yang bergabung dengan hemoglobin? Oksigen. Dia pun sama. Okey, so dia membentuk karbohoksihemoglobin. Patutnya apa? Oksihemoglobin. Okey, so dia hemoglobin bukan globin. Okey, karbon monoksida ni dia membentuk
Karboksihemoglobin. Okay, so karbon monoksida tambah hemoglobin jadi karbooksihemoglobin. So kenapa benda ni tidak boleh berlaku? Okay, kenapa tak boleh karbon monoksida ni? Okay, ini dia punya kesan. Apa bahayanya karbooksihemoglobin ni? Okey, oksihemoglobin mengangkut oksigen. Tapi karbooksihemoglobin mengurangkan oksihemoglobin. Okey, so dia mengurangkan, okey, yang ni dia punya kerja ni tadi, mengurangkan oksigen dalam badan kita. Bila oksigen kurang, respirasi pun kurang. Okey, respirasi menurun. Bila sistem proses respirasi menurun, tenaga tidak dapat dijana dengan cukup. Tenaga akan jadi turun. So, boleh menyebabkan apa? Kematian. So, bila kita tidak cukup oksigen, macam-macam boleh jadi. Otak akan mati, badan akan lumpuh, semua-semualah. Okay, sebab otak kita paling perlukan banyak oksigen. Okay, so faham setakat ni? Ada apa nak tanya? Faham tak? Boleh respon sikit? Faham. Okay, faham So kita ada berapa dah yang kita belajar? Tu jawab. Ada berapa bahan yang kita belajar? 2. Type 2. Okay, yang pertama. Tak rokok. Okay, dua. Yang kedua. Karbon monoksida. Karbon monoksida. Siapa yang tak boleh type lah? Okay, siapa yang tak boleh type? Karbon monoksida. Okay, bagus Nurin. Lagi satu. Okay, yang ketiga. Okay, yang ketiga. Okay, yang ketiga sulfur dioksida. Sulfur dioksida. Okay, dia punya chemical tu tadi cikgu lupa Sulfur S ni, oksida 2. Dioksida jadi 2. Kalau tadi yang ini karbon monoksida, CO je, dia mono. So oksida dia, oksigen dia satu. Ini tu macam tu. Kalau sulfur dioksida, dioksida maksudnya oksigen dia 2. Yang ni kalau chemistry punya ni lah. Punya terms. So sulfur dioksida, mana datangnya sulfur dioksida ni pula? Nampak dia punya sumber ni lain daripada pembakaran arang batu. Jauh sikit lah daripada kawasan kita. Daripada stesen jana kuasa. Betul tak? So sulfur dioksida ni jarang-jarang lah nak kena dekat kita. Betul tak? Sebab dia jauh. Sebab dia jauh daripada tempat kita. So sulfur dioksida betul. Kalau dalam textbook, bakaran arang batu. Betul lah. So dia ni gas tanpa warna juga. Tengok ni semua. Tapi dia ada bau. Ada bau. Sulfur. Sulfur ni kalau awak nak tahu, yang paling senang nak kenal dia belerang. Karbide kan? Macam tu. Yang orang buat bercun apa tu semua tu. Itu sulfur. Sulfur yang ada pun kita dah rasa yang pepejal tu kan. Yang serebuk tu pun kita rasa dah bau, dah tengit dah. Tapi kalau gas dia macam mana kan? Tapi gas dia tak ada warna. Kalau dia dalam bentuk pepejal adalah. So gas dia tanpa warna tapi ada bau. Bau ini yang kita boleh detect dia adalah sulfur dioksida. Dia proses pembakaran lah macam biasa. Sama juga proses pembakaran. Apa dia simptom, apa yang kesan dia? Apa yang kerja dia? Kerja dia buat apa kan? Dia merengsa laluan pernafasan, dia kacau, boleh menyebabkan batuk. Nampak ni, penyakit bronkitis. Dia boleh juga sukar bernafas. Lepas tu kanser paru. Lagi satu, tadi, sulfur dioksida boleh menyebabkan kanser paru-paru. Next. Boleh sulfur dioksida. Next. Kita ada jerebu. Jerebu. Apa dia punya kerja jerebu ni? Jerebu hasil debu
debunga. Okey, jerebu, debu dengan debunga. Okey, zarah pepuja yang sangat halus, ringan, okey, halus, ringan, terampai di dalam udara. Ini adalah ciri-ciri dia. Halus, ringan dan terampai. Dia punya sumber, okey, sumber punca dia daripada exhaust kenderaan. Lagi satu, pembakaran terbuka. Pernah kan tengok tragedi Jerebu ni sebab apa? Kalau Indonesia bakar hutan kan sampai Malaysia kan. Okay, so itu kita punya kesan dan kita pun kena pakai mask. Sebelum ni kita memang pakai mask lah. Okay, sebelum coronavirus ni kita memang dah pakai mask tapi waktu Jerebu. Okay, debunga. Debunga pun okay, ada jenis-jenis debunga, ada jenis-jenis bunga yang akan merengsakan kita punya saluran pernafasan, terutama orang-orang yang alergik lah. Okay, orang-orang alergik. Sebab kita tak boleh selalu bunga apa? Bunga raya kan. Kalau bunga raya punya bunga tu, bunga lili tu memang boleh terbang masuk dalam kita punya sistem pernafasan. Tapi kalau orang tu okey, tak alergi, okey, so dia tak akan merengsakan lah. Okey. So boleh menyebabkan kerengsaan, penyakit respiratori. Okey, nampak ni. Asma. So yang ini motu asma lah. Debu, jerebu. Pergi kepada penyakit asma. Okey. Ada satu tertinggal tadi kan? Apa dia? Sekejap nitrogen. Okay. So nitrogen ni cikgu tertinggal. Sorry. Nitrogen dioksida. Okay. Nombor berapa tadi? Tadi nombor 4 kan? Okay. So nitrogen dioksida ni dia berasal daripada pembakaran bahan api. Okay. Bahan api. Okay. Seperti kenderaan bermotor. Okay. Petrol atau diesel. Okey, yang ni dia punya sumber. Okey, dia punya sumber daripada kenderaan bermotor lah. So, kenderaan bermotor. Okey. So, ni dia punya sumber. Okey, apa kesan dia? Okey, apa ciri-ciri dia? Okey, dia warna perang. Ni ada color. Warna perang. Okey, lepas tu dia ada bau juga. Ada bau. Macam sulfur. Tapi sulfur tidak ada color. Okey. So apa dia buat? Apa kerja dia ni? Okey. Dia boleh menyebabkan yang ni kesukaran bernafas. Okey. Sesak nafas. Batuk dan asma. Okey, sesak nafas, batuk dan asma. Tapi dia tidaklah sampai pergi kepada kanser. Kanser ada berapa tadi? Ada 2. Betul tak? Okey, kanser ada 2. Okey. So, kanser kita dapat tahu tadi. Kita tengok balik Kanser, okey. Kanser paru-paru daripada tar rokok. Ini tar. Okey, lepas tu okey, yang ni ada tak? Kanser paru-paru tak? Okey, dia yang ni menjejaskan ni je lah. Okey, sulfur, okey, kanser paru-paru, sulfur dioksida. Okey, so tar dengan sulfur dioksida akan menyebabkan kanser paru-paru. Okey, ni Ada lagi tak? Asbestos. Okey. Tak ada. Okay, so yang ini kita tengok pula penyakit-penyakit yang kita baru bercakap tadi. Kita dah dengar tadi, awak dah dengar cikgu cakap mengenai kanser paru-paru, asma, tadi kan? Okay, ada 2 ni je yang cikgu tak bagi tahu. Okay, tapi batuk tu biasa. Batuk tu apa dia? Okay, fisiologi punya tindakan. Okay, fisiologi punya tindakan. Okay. Okey. Penyakit respiratori yang pertama cikgu nak bagi tahu mengenai emfisema. Apa dia emfisema? Okey, emfisema ni dia
dia bertumpu kepada alveolus. Okey. Tang mana yang dia sakit tu? Dekat alveolus. Alveolus dia bermasalah. Okey. Apa dia alveolus? Okey. Punca bahan dia adalah asap. Allah, dah ni pula cikgu. Asap rokok yang terdedah kepada bahan kimia. Okey. Lepas tu, okey. Dia kenapa dia punca bahan yang memudaratkan tu adalah bahan kimia asap rokok. Okey, so asap rokok asap rokok dia punya sebab. Okey. So apa ciri-ciri pesakit emphysema ni? Okey. So alveolus emphysema, okey, dia punya saiz bertambah. Okey. Dia punya saiz bertambah. Okey. Dia tidak kenyal. Okey. Kenapa tidak kenyal? Okey. So dia punya saiz membesar. Okey. Lepas tu sel alveolus dia rosak. Sel rosak. Okey. Bila sel dia rosak, okey, luas permukaan alveolus semakin berkurang. Okey, maksudnya dia ni akan jadi macam mana tau? Okey, yang ni akan jadi besar. Ruang dia jadi besar. Dia tak kecil-kecil macam ni. Dia ada banyak bilik-bilik kan. Sebenarnya ni tak ada ni. Okey, ruang dia tak ada. So, maksudnya dia punya ruang kecil-kecil ni tak ada dah. Okey, luas permukaan dia menjadi besar. Okey, menjadi kecil. Menjadi kecil. Dia macam nak lebih kepada licin je. Macam tu. Kan kita perlu ada ruang kan? Perlu ada ruang. Tapi dia tak ada dah. Ini tak ada. Okey. Ruang dia besar. Okey, so bila macam tu, bila dia tak ada kecil-kecil ruang ni, maksudnya luas permukaan dia berkurang sebab ciri-ciri adaptasi alveolus. Okey. Ciri-ciri alveolus ciri-ciri alveolus mesti dia ada ruang yang kecil-kecil ni sangat banyak, betul tak? Okey, sangat banyak. Bila dia banyak-banyak, luas permukaan dia besar. Tapi kalau macam ni, dia macam bentuk belon je, licin je, tak boleh lah. Dia luas permukaan dia adalah kurang. Okey. So, kerosakan alveolus berkekalan. Dia tak ada ubat. Okey, dia tak ada ubat. Okey, tapi dia boleh dikawal dengan apa? Okey, dengan suplemen lah. Okey, dia tak ada ubat untuk betulkan balik, tak adalah. Ubat untuk bertahan saja. Okey. So, dia tak dapat dipulihkan sepenuhnya lah. Okey. Simptom dia sesak nafas. Okey, simptom dia sesak nafas. Ini emphysema. Okey, dia punya alveolus rosak, luas permukaan berkurangan. Itu sebab dia. Okey, ni emphysema. Okey, bronkitis. Okey, bronkitis ni apa dia? Radang. Radang ni infection lah. Okey, radang ni maksud dia bahasa Inggeris infection. Okey, radang bronkus. Bronkus dekat mana? Ni tengok gambar rajah ni Yang ni kan trakea kan? Bronkus yang ni. Yang ni bronkus. Okey, disebabkan tar juga lagi. Okey, dalam asap rokok. Okey, yang ni alveolus. Yang ni dekat mana? Bronkus. Nama pun bronkitis kan? Senang nak ingat. Okey, apa dia? Tengok keadaan bronkus yang normal. Luas kan? Okey. Tapi bila orang yang kena bronkitis, okey, dia dalam dia punya ni, mucus dia tebal. Okey. Dia menyebabkan apa tadi? Okey, daripada asap rokok. Asap rokok menyebabkan dia mucus banyak kan? Okey. So lagi jangkitan oleh virus atau bakteria. Okey. Tiub bronkiol akan meradang penghasilan mucus yang banyak. So dia ada banyak kahak nanti. Betul tak? Okey, batuk berterusan, sesak nafas, sakit pada bahagian dada dan sakit tekak. Yang ini bronkus. Kat kawasan ini. Okey, bronkus dekat kawasan itu. Okey. Boleh dapat tak?
Okay, so emphysema dekat mana? Emphysema dekat dalam alveol, alveolus rosak. Okay, kalau bronkitis dekat bahagian bronchus. Okay, bronkitis dekat bahagian bronchus. Okay, next. Okay, kanser paru-paru. Nampak Okay, kanser paru-paru yang normal, syukurlah cantik, warna jambu macam tu. Okay, tapi orang yang kena kanser, nampak. Okay, kanser ni sebenarnya apa? Okay, siapa tahu kanser sebenarnya apa? Kanser ni sebenarnya pertumbuhan sel yang lain, sel yang berlebihan. Patutnya dia tak ada, tapi dia abnormal. Pertumbuhan sel abnormal di dalam kita punya mana-manalah, kalau dekat payudara lah, kalau cervix lah, kalau dekat dekat prostat, kat mana lagi, kanser thyroid lah, kanser mana, macam-macam kanser, kita kanser mulut. Okay, so kenapa sel-sel ini tiba-tiba ada, sel yang berlebihan ni tiba-tiba ada yang kita tak nak pun, disebabkan kita punya badan mungkin bertindak balas dengan apa yang kita makan ataupun apa yang kita adapt, apa yang kita jumpa setiap hari dalam udara. Contohnya apa tadi? Contohnya asap rokok. Bila banyak asap rokok kita sedut, lama-lama dia menyebabkan kita punya kita punya badan ni bertindak balas untuk menghasilkan sel-sel yang baru. Itulah sel-sel baru yang tak diingini. Okay. So itulah disebabkan kanser-kanser ni. Okay. So kanser paru-paru pun ada, terlibat juga. Okay. Kanser paru-paru pun terlibat juga. Okay. So punca dia pada asap rokok. Lepas tu dia ada asbestos ni. Kesat asbestos ni. Okay. Ada bahan kimia. Okey, dan bahan karsinogen. Bahan karsinogen ni bahan apa? Bahan yang menyebabkan kanser. Yang pertama awak dah tahu tadi apa? Okey, tar. Yang kedua, sulfur dioksida. Yang ketiga, ni asbestos. Okey, itu adalah bahan karsinogen. Okey, kalau orang tanya apa maksud bahan karsinogen? Bahan karsinogen adalah bahan yang menyebabkan kanser. Itu dia punya jawapan lah. Okay. So, kesan dia kanser paru-paru, pembahagian sel yang tidak terkawal, nampak? Dia sel yang tidak terkawal, tiba-tiba ada sel lain. Boleh merebak setiap organ di dalam tubuh. So, bila dah ada dekat paru-paru, dia boleh merebak dekat jantung, dia boleh merebak kat tempat lain lah. So, kalau dekat paru-paru, apa simptomnya? Batuk, sesak nafas. Yang ni advance sikit lah. Batuk berdarah. Nampak tak? Batuk berdarah. Batuk berdarah. Itu dia punya kesan yang paling teruk lah. Itu mungkin dah stage berapa tak tahulah. Baru kita, kan kanser kan kita tak tahu sangat next. Asma. Asma common dalam kita punya community. Betul tak? Asma ni kadang-kadang keturunan. So tapi kalau dah keturunan lagi kena jaga. Kita tengok orang yang normal dengan orang yang ada asma. So orang yang ada asma dekat bronchus dia, dekat bronchus dia. Bronchus dia boleh jadi sempit tau. Boleh jadi sempit disebabkan apa? Alergi mungkin dengan debu, dengan debunga. Yang ini daripada segi udara. Dia boleh disebabkan alergi lain juga, pemakanan pun apa. Tapi untuk asma yang ini mungkin disebabkan daripada debu ataupun debunga. So orang yang asma, bronkial dia menjadi radang. Start daripada bronchus, bengkak dan mengecil. So nampak ini bronkial dia menjadi radang, dan bekak serta mengecil. Tadi bronchus, bronchitis. Yang ni bronchiol. Nampak Ni bronchiol. Dia lebih efek kepada bronchiol. Sukar untuk udara masuk dan keluar melalui paru-paru. So kebiasaan dia akan batuk dan sesak nafas. So kita dah ada 4.
Okey, ada 4 penyakit utama lah. Okey, penyakit utama di dalam disebabkan udara. Okey, disebabkan bahan-bahan kimia dalam udara. Okey, boleh tak korang nak jawab disebabkan coronavirus tadi? Okey, yang ini sebenarnya kita bagi tahu bahan-bahan kimia yang bahan-bahan yang terdapat dalam udara yang mudaratkan sampai memberi kepada penyakit-penyakit ini. Okey, kalau kita cakap pasal coronavirus, dia adalah virus. Dia bukan bahan kimia ke apa yang memudaratkan, dia adalah virus. Okey, so dia bukan hanya melalui udara, dia boleh melalui sentuhan semua. So dia tidak termasuk dalam penyakit respirasi sebenarnya. Okey, dia termasuk tapi dia efek kepada respirasi kita. Okey, tapi dia tak tergolong dalam geng-geng ini. Okey, cikgu cakap tadi, jerebu debungan tadi. Dia tak ada, dia bukan bahan. Okey, awak kena tahu tu. Dia bukan bahan. So, kalau kita nak kaitkan dia dengan coronavirus ke apa ke, okey, influenza virus ke, apa macam-macam sekarang kan. Okay, so kita tak boleh nak kaitkan dia dengan bahan yang memudaratkan. Dia adalah benda hidup. Yang selain ni semua ni bukan benda hidup. Okay, semua ni bukan benda hidup. Okay, nampak So apa beza dia kalau nak jawab mengenai coronavirus dalam soalan? Tak boleh lah. Okay, itu akan pergi kepada topik kesihatan, imunisasi diri yang dekat topik form 2. Okey, topik form 2. Sebab apa? Dia jangkitan. Okey, dia jangkitan. Yang ini bukan. Okey, yang ini bukan. Alright. Okey, setakat ni boleh faham tak? Okey, boleh faham tak? Boleh. Boleh. Dubra je yang jawab seorang. Okey. Tak lama dah ni. Okey. Cikgu sampai pukul apa? 10. 10 kan? Lagi sikit je lagi ni. Okey, tapi cikgu nak tanya dulu. Okey, tadi kita dah belajar mengenai penyakit. Betul tak? So, penyakit, cikgu nak tanya penyakit bronchitis. Okey, bronchitis dekat mana? Bronchial. Dekat mana? Saya nak orang lain. Okey, bronchitis dekat mana? Dia punya sakit tu di bahagian mana? Dia radang kat mana? Jawab. Darwish, Jiha, Putri. Okey. So dekat bronchus. Okey, dekat bronchus. Bronchial tu dekat mana tadi? Ingat, bronchial tu kat mana? Sakit apa? Asma. Okey. Isha Okey, so bronchial dekat asma. Okey. So kalau bronchitis dekat bronchus. Okey. Okey, apakah simptom penyakit kanser? Batuk berdarah. Batuk berdarah lagi? Orang lain pula Dubra. Jangan Dubra je. Sebab Dubra boleh mic cepat dia. Azhar. Batuk berterusan. Batuk berterusan. Okey, bagus. Okey. Lagi, sekejap cikgu nak tanya. Okey, apakah yang berlaku dalam dekat alveolus? Okey, sewaktu penyakit emphysema. Sakit bernafas, bagus. Emphysema, apa yang berlaku pada dalam alveolus tu? Kalau emphysema. Okey. Ruang kecil. Luas permukaan kecil. Okey. Alveolus dia membesar tau. Alveolus dia membesar. Tapi dia mengurangkan luas permukaan. Aisyah. Okey. Betulkan sikit. Okey. Luas permukaan kecil. Walaupun alveolus dia membesar tapi dia dah pecah-pecah. Dia tak jadi permukaan yang lebih besar. Okey, dia dah pecah jadi macam satu bilik yang besar. Dia bukan satu bilik kecil-kecil tak. Okey, bilik yang besar. Okey. So,
dinding alveolus rosak. Satu lagi. Okey, poin yang penting emfisema, dinding alveolus rosak. Okey, dinding alveolus rosak. Okey, boleh Okey, satu lagi soalan last. Apakah maksud bahan karsinogen? Terima kasih Fatin, membesar. Okey. Bahan penyebab kanser. Bagus. Okey. So boleh dapat Okey, Haziq ada? Dah ada dah Haziq? Tadi kata masuk lambat. Parish tak ada pun hari ni. Senyap je. Parish tak ada, tak bangun. Hai. Baru nak puji-puji dah minggu lepas. Tak bangun pula minggu ni Okay. So next, kita tengok eksperimen. Okay. Dalam ni pun ada dalam textbook. Tengok muka surat 62. Okay. So, yang ini eksperimen untuk mengkaji kesan rokok terhadap paru-paru. Cikgu memang tiap-tiap tahun buat benda ni lah. Okay. Tiap-tiap tahun buat. Okay, cikgu tengok dalam handphone tak jumpa pula lah. Dia tak sempat dah lambat kan tadi. Dah ngantuk. Tak jumpa eksperimen yang cikgu buat dengan student yang last year lah. Okay, tapi memang buat ada rokok, beli rokok yang kedai mamak ni cikgu ni. Beli rokok tu, sampai orang mamak tu macam pelik je kan, pakai tudung semua tapi isap rokok ke kan. Tapi dia bagi je beli kan. Cakap lah nak belajar. So lepas tu ni, rokok letak kat sini. Kita ada salur YouTube ni. Tube U. Bukan YouTube tu. Ni Tube U. YouTube. Kalau bahasa Inggeris YouTube. So Tube U. Dalamnya ada kapas. Lepas tu kita ada termometer. Lepas tu kita sambungkan dengan larutan litmus. Larutan litmus. Yang ni pump. Pump turas ni dia lalu kita guna tekanan air. Tekanan air. So guna dekat ni lah, dekat sinki. So nanti kalau kita berkesempatan cikgu set up. Buka sekolah nanti. So apa yang berlaku? Pertama sekali kalau dalam dalam awak punya buku teks, awak vacuum dulu, pump dulu. Maksudnya pump tu macam vacuum lah. Kita vacuum, udara dalam ni. So biar dia mengalir daripada sini, masuk dalam air. So dia dah larut. Ini tujuan kita vacuum. Tujuan vacuum udara di dalam ini. So lepas tu, mula-mula kosong je. Tak payah letak rokok. So apa jadi? Kita tengok. So tak ada apa yang berlaku lah. Kalau termometer nak check apa? Suhu. Kalau yang ni fungsi dia untuk apa? Untuk melihat warna apa? Warna gas itu. Kalau yang ini untuk melihat kandungan gas yang terdapat di dalam rokok. So warna kapas. Nampak bergerak balas kita, warna kapas, warna larutan litmus dan suhu. Ada 3 benda kita tengok dalam eksperimen ini. So next apa dia? Ni dia punya pemerhatian. So awak boleh take note, nanti masukkan dalam modul. Dah masukkan dalam modul, ada kan eksperimen ni? So yang ini dia punya result lah, pemerhatian. Kalau tiada asap rokok, maksudnya kita buat yang kosong dulu. Warna kapas. Warna kapas putih, akhir dia pun putih. Lepas tu yang ini bahagian ni, dia potong sikit warna larutan litmus. Awal eksperimen, larutan litmus warna ungu. Akhir eksperimen tetap warna ungu. Suhu termometer. Ini 37.1, 37.1. Panasnya. Suhu bilik selalunya 30
2 macam tu. Okay. So tak apalah. Kita ikut je lah dia. Okay. So yang ini kalau ada rokok. Kalau ada rokok, akhir eksperimen kapas menjadi warna kuning. Ambil. Memang kuning. Okay, memang kuning kapas tu. Okay, kalau 10 batang, tambahlah kuning ni. Kalau 1 batang pun dah nampak dia punya kuning. So, apa benda yang kuning tu? Nanti kita tengok apa maksud warna kuning. Okay, so litmus, larutan litmus, dia ungu bertukar merah. Apakah maksud dia? Apakah maksud ungu tukar merah? Kejap lagi kita tengok. Okay, tengok suhu awal dengan suhu akhir. Suhu meningkat. Ada perubahan kan? Suhu meningkat. Okey, semua ada perubahan. Warna jadi kuning, ungu pergi merah, 37.1 pergi 44.3 degree Celsius. Maksudnya panas. Okey, kita punya paru-paru jadi panas. Okey, so kita tengok apa yang dimaksudkan dengan kuning tadi. Okay, kuning-kuning perang tadi ataupun kuning kehitaman. Putih, daripada putih pergi jadi kuning. Okay, kapas ni sebenarnya dia represent jadi paru-paru lah. Okay, represent jadi paru-paru. Okay, so asap rokok mengandungi tar. Tar inilah yang menghasilkan warna kuning kehitaman tu. Okay, kuning keperangan pun boleh. Kalau nak jawab. Okay, so dialah yang menghitamkan paru-paru. Okay, dialah yang menghitamkan paru-paru. So kalau tengok, okay, paru-paru orang yang merokok dia memang warna hitam. Merokok tegar lah. Okay, dia akan warna hitam. Okay, nombor 2. Yang ni kita tengok pasal kapas. Result kapas kan? Okay, result yang kedua termometer. Okay, termometer suhu meningkat. Bacaan dia meningkat. Daripada 37 ke 44.3. Okey, maksudnya asap rokok ada apa? Haba. Haba yang tinggi. Okey, so suhu paru-paru menjadi tinggi dan okey, sel-sel boleh rosak jugalah. Sel dalam paru-paru boleh rosak. Okey, sel dalam paru-paru boleh rosak. Dah lah alveolus tu tebal dia satu sel sahaja. Kalau terlalu panas, maksudnya dia boleh impact. Okey, so itu okey, nombor 2. Okey, nombor 3. Okey, perubahan warna litmus, larutan litmus. Okey, daripada awak masa awak form 2 belajar asid dan alkali kan? Asid dan alkali. Betul tak? Okey, so kita ada banyak penunjuk. Okey, larutan penunjuk yang menunjukkan benda tu alkali ke benda tu asid. Betul tak? Awak dah belajar. Betul tak? Okay, so yang ini dekat dalam kon tu tadi, kita boleh tukar. Pertama tadi kita guna apa? Litmus. Okay, kita boleh tukar kepada ni, penunjuk bikarbonat. Kedua, penunjuk bikarbonat. Larutan penunjuk semesta. Nombor 3. Penunjuk semesta. Boleh tak kita pakai pH paper tu? Kertas pH? Tak boleh sebab dia gas. Macam mana kita nak letak dalam kelangkuan tu, letak je litmus paper? Tak boleh. Okay, so daripada 3 bahan ini, 3 ni, okay, kita nak kesan apa? Kesan kehadiran asid atau alkali. Tapi sebenarnya result dia akan menunjukkan kehadiran asid. Gas itu ada asid. Contoh. So apa dia punya penunjuk untuk litmus? Larutan litmus daripada warna ungu pergi jadi warna merah. So dia adalah berasid. Menunjukkan asap rokok berasid. Kalau kita guna, kita tukar larutan litmus tadi yang dekat sini. Dekat sini, yang ni. Kan? Yang ini kita tukar pada penunjuk bikarbonat pula. Menunjuk bikarbonat.
Okey, kita tukar kepada penunjuk bikarbonat. Apa akan jadi? Penunjuk asal dia warna merah. Jangan dengan bertukar lah. Yang ni kena ingat. Nanti Google Form cikgu bagi nanti. Okey, soalan dalam Google Form ada kot soalan ni. Okey, so kena ingat. Okey, kalau ungu, kalau litmas ungu merah. Kalau lah penunjuk bikarbonat asal dia merah. Dia bertukar menjadi kuning kalau jadi asid. Nampak? Kalau penunjuk semesta, okey, asal hijau, dia akan jadi merah atau kuning. Kalau kuning tu maksudnya asid lah. Okey, kalau dia tukar jadi purple, alkali. Penunjuk semesta macam tu. Okey, tapi kalau penunjuk bikarbonat dengan litmas, dia tunjuk asid je selalunya. Dia boleh tunjuk hanya asid. Okey, so kalau penunjuk semesta, dia boleh tunjuk asid dan alkali. Okey, so tapi asal dia hijau, okey, yang ini akan jadi merah ataupun kekuningan. Okey, nampak? Okey, so asal dia apa? Last color dia apa? Kalau berasid. So kena ingat. Okey, kena ingat. Okey, kesimpulannya, asap rokok mengandungi apa? Rokok tadi yang larutan-larutan yang banyak tu, gas berasid, lepas tu Bahan suhu toksik. yang tinggi. So kita ada 3 benda kandungan di dalam asap rokok. Dah terbukti dah. Okey, walaupun kita tak isap rokok tapi kita nampak melalui apa? Melalui eksperimen. Okey, ni nampak rokok aktif, rokok pasif. Kita ni lah yang tak merokok ni. Okey, so yang ini saja. Okey, untuk hari ini saja. Okey, kita belajar mengenai kesihatan sistem respirasi. Okey, next class. Hari Jumaat. Okey, last nak cuti dah. Kita masuk adaptasi untuk haiwan pula. Okey, itu best lah. Tak ada asyik manusia je kan. Kita tengok kepada haiwan. Alright. Okay, so nanti cikgu bagi dalam grup grup kita tu awak punya dalam grup cikgu bagi Google Form. Jawab bersungguh-sungguh dan cikgu bagi slide kejap lagi. Siapa yang boleh download? Cikgu rasa takut download nanti banyak pakai data. Tu cikgu risau. Nak buat YouTube tak sempat. Sorry lah korang. Banyak sangat. Lepas tu puasa pula hari ni Sabtu Ahad puasa lagi. Dia banyak terbaring je dah. Okay, so ada tak apa-apa soalan lagi kat sini? Ada yang tanya? Pat? Kejap cikgu nak ambil attendance. Jangan lupa kan. Scan 29 orang. Tolak saya. Kata 30. Apa kat sini 30 tak? Sekejap. Tinggal 30. Kenapa kat saya 30 orang? Okay, tak ada soalan. Sekejap Saya nak ambil gambar. Lepas tu ada kenapa Google Meet attendance ni tak pernah. Nanti kalau tak ada nama, ada 30. Nak kali dah ni scan ni. Scan dulu kali dah. Okay, nanti jumpa dalam Telegram. Okay, cikgu ambil attendance.
Okay, so boleh relax dah. Okay. Nanti jawab Cikgu bagi slide. Bye. Dah boleh bye-bye dah. Thank you, cikgu. Bye. Okay. Okay. See. Cikgu, Ya? yang Google Form tu. Dah, saya dah masukkan dalam grup. Okay, okay. Okay. Sekejap cikgu pun nak ni. Terima kasih.